Yang aku nak tahu. Yang ni pasal dua atas. Pasal dua atas. Coba. Dah keluar. 5 series. 1950s. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Al-Hadith al-Thamin Ashar, hadis yang ke-18. An Abi Dharr Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun wa fi ba'd an-nusakh hasanun sahih. Daripada Abu Dharr Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan turutilah segala kejahatan dengan kebaikan yang akan memadamnya, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan kata At-Tirmidzi hadis hasan, ataupun dalam sebahagian nuskhah At-Tirmidzi menyebutkan hadis ini hadis yang hasan sahih. Baik. Hadis yang ke-18 ni, ini satu hadis yang ringkas, pendek. Tetapi penggunaan perkataan yang Nabi SAW guna dalam hadis ni, dia memerlukan tafsiran. Sebab setiap istilah yang Nabi guna dalam hadis ni adalah istilah yang penting. Sebelum tu, hadis ni riwayat Imam Tirmidzi. Kata Al-Imam Tirmidzi, hadis ni hasan. Sebagaimana kita tahu, apabila Tirmidzi kata hasan, maksudnya hadis ni tidak ada kelemahan-kelemahan yang jelas. Tidak ada kelemahan besar yang menyebabkan dia tertolak. Sebahagian ulama katakan hasan ni dia, rawi dia okey. Adalah, rawi dia diterima. Cuma daya hafazan rawi dia kurang. Dhabit rawi dia kurang, menjadikan dia tidak sahih. Dia bawah daripada sahih. Sebahagian ulama kata hasan ni termasuk dalam hadis yang dhaif. Tetapi dhaif yang boleh naik. Kali kita akan cerita bila sampai masa dia macam mana hadis akan naik. Tetapi sebab itulah kata sebahagian ulama, dia dhaif dan dia boleh naik. Sebab itu kalau kita jumpa perkataan sebahagian daripada para ulama, mereka membenarkan menggunakan hadis dhaif dalam istidlal. Antaranya Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud dalam risalah yang dia tulis kepada penduduk Mekah, dia ceritakan, Abu Dawud ceritakan, dalam kitab aku ni, kalau ada hadis yang lemah, maksudnya dalam Sunan Abu Dawud, kalau ada hadis yang lemah, aku akan ceritakan kelemahan dia. Tapi kalau aku tak ceritakan, artinya hadis tu boleh diamalkan. Ternyata apabila sebahagian ulama selepas daripada Abu Dawud mengkaji Sunan Abu Dawud, mereka dapati ada sebahagian daripada hadis yang dia tak berapa kuat, dia tak sampai ke tahap sahih. Menunjukkan yang mengikut mazhab Abu Dawud, sebahagian hadis hasan ataupun dhaif yang tidak keterlaluan menjadi hujjah. Begitu juga pada Imam Ahmad bin Hanbal. Ikut mazhab Ahmad, sama juga. Hadis dhaif yang tidak keterlaluan. Maknanya bukan semua jenis dhaif.
Sebab zaman Ahmad istilah hasan ni tak ada lagi. Jadi kemungkinan besar dhaif pada Ahmad, yang mana Ahmad kata boleh naik, pada Imam Tirmizi hadis tu dinamakan hasan. Jadi bukan semua dhaif boleh naik, dhaif yang tidak keterlaluan dan dhaif yang rawinya itu bukanlah, ataupun hadis itu tidak dihukum dengan mungkar. Kalau nama kata hadis mungkar tak boleh diterima, ataupun hadis-hadis yang syaz tak boleh diterima. Jadi sambung kepada hadis ini. Hadis ni Al-Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini daripada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan mengambil hadis ni daripada Habib bin Abi Thabit, daripada Maimun bin Abi Syaibah, Maimun bin Abi Syabib. Maimun dia ambil hadis ni daripada dua orang sahabat yang kita sebut tadi, Abu Dzar dan juga Mu'adz bin Jabal. Jadi macam mana sanad hadis ni? Al-Imam Tirmizi sanadnya sampai kepada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ambil kepada Habib bin Abi Thabit. Habib bin Abi Thabit ambil daripada Maimun. Dan Maimun ambil hadis ni daripada Abu Dzar dan juga Mu'adz bin Jabal, dua orang sahabat. At-Tirmizi dia katakan hadis ni hasan. Dan Al-Hakim rahimahullah, Al-Hakim sebutkan hadis ni sebagai hadis yang sahih mengikut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Tapi ternyata perkataan Al-Hakim itu para ulama menilai semula dan mereka sebutkan bahawa hadis ni bukan sahih mengikut syarat Bukhari dan Muslim. Okey, pertama sekali cerita ulum hadis sikit sebelum kita sambung pasal hadis. Bila para muhadis mereka kata hadis ini sahih mengikut syarat Al-Bukhari dan Muslim, maknanya apa? Maknanya semua rawi-rawi hadis tu sama seperti rawi yang ada dalam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau sebahagian ulama kata hadis ini sahih mengikut syarat Muslim, maknanya rawi itu sama macam rawi yang ada dalam Muslim. Jadi sebab itu Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi dia ada tulis kitab yang namanya Al-Mustadrak ala Sahihain. Al-Mustadrak ni Al-Hakim dia datang selepas zaman Al-Bukhari. Dia menghimpunkan hadis-hadis yang tujuan kitab Al-Mustadrak ni artinya dia nak himpunkan hadis yang sama taraf macam Al-Bukhari dan Muslim, tapi hadis tu tak ada dalam Bukhari dan Muslim. Jadi kitab ni namanya Al-Mustadrak. Apa tujuan penulis dia buat kitab Al-Mustadrak? Untuk letak hadis yang sama taraf dengan kitab yang dia sebutkan. Tapi tak ada dalam kitab tu. Artinya kalau ikut betul-betul standard Al-Bukhari dan Muslim, hadis-hadis ni patut ada dalam Bukhari dan Muslim. Tapi dia tak ada, maka kitab itu dinamakan Al-Mustadrak ala Sahihain. Kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang sama taraf macam kitab Sahihain. Dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, sebahagian hadis dia sebut hadis ni sahih mengikut syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ni sahih mengikut syarat Bukhari sahaja ataupun Muslim sahaja. Hadis ni sahih mengikut syarat, hadis ni sahih. Kalau dia kata sahih, maknanya hadis tu sahih, tapi tak ikut syarat Bukhari dan Muslim. Ini cerita pasal Al-Hakim. Dan Al-Hakim dia ada sedikit masalah di mana penilaian dia terhadap hadis ada kalanya agak longgar. Penilaian dia agak longgar, ataupun dia di antara mutasahil yang sedikit bermudah-mudah dalam mensahihkan hadis. Dan terdapat beberapa kesilapan Al-Hakim dalam menetapkan hukum. Maka selepas itu datanglah seorang alim besar dalam hadis yang namanya Al-Zahabi. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dia ulas balik apa yang Al-Hakim tulis. Jadi kadang-kadang kita akan jumpa hadis ni Al-Hakim kata sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Hadis ni sahih mengikut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Lepas tu fawafaqahu Al-Zahabi, dan disepakati oleh Al-Zahabi. Jadi apa kerja Al-Zahabi? Al-Zahabi datang dia nilai balik penilaian Al-Hakim. Kalau Al-Hakim sepakat dengan Zahabi, maknanya hadis tu memang sahih tu. Adalah beberapa pengecualian. Tapi kalau hadis yang Al-Hakim kata sahih, Al-Zahabi bantah. Al-Zahabi kata tak,
Al-Hakim tersilap dalam bab ni, maka orang akan mengikut perkataan Al-Dhahabi. Jadi tuan-tuan, itulah yang berlaku dalam dunia hadis. Dalam hadis ni, kajian dalam hadis tidak terhenti. Orang kaji semula. Begitu juga apabila dalam bab, contohnya Ad-Daraqutni rahimahullah. Daraqutni menulis kitab Al-Ilzamat wa Tatabbu'at. Apa tujuan Daraqutni? Tuan-tuan kena ingat nama ni. Ini semua nama-nama besar dalam hadis. Bila belajar hadis, nama-nama ni semua kena tahu. Paling kurang bila orang sebut siapa Al-Hakim, kita ada gambaran dah. Oh, dia ni yang tulis kitab menghimpunkan hadis yang sama standard macam Al-Bukhari dan Muslim, tapi tak ada dalam Al-Bukhari dan Muslim. Bila orang sebut nama Al-Dhahabi, kita kena ada gambaran dah. Al-Dhahabi ni siapa? Al-Dhahabi ni adalah orang yang datang selepas itu, dia buat penilaian semula ke atas penilaian Al-Hakim. Ni kena baik kenal seorang lagi. Ad-Daraqutni, alim dalam hadis. Dia ni selepas zaman imam-imam imam-imam hadis, selepas itu sedikit. Ad-Daraqutni, dia ada tulis satu kitab yang besar nilai di dalam ilmu hadis. Apa kitab dia? Al-Ilzamat wa Tatabbu'at. Dalam kitab ini, Ad-Daraqutni, dia mengkritik hadis-hadis yang ada dalam Al-Bukhari dan Muslim. Semenjak penulisan Al-Bukhari dan Muslim, semua orang sepakat yang kitab ni sahih. Tak ada persoalan dah, memang confirm sahih. Sehingga datang Ad-Daraqutni, lalu dia mengkritik beberapa hadis dalam Al-Bukhari dan Muslim. Ini kerja yang hebat, orang tak buat sebelum dia. Dia yang buat tugas tu. Dia kritik, dia cari-cari ini kesalahan dalam Al-Bukhari, ini kesalahan dalam Muslim. Tujuan dia bukan nak kata Al-Bukhari dan Muslim ni tersalah. Tujuan mereka ni semua sama. Apa tujuan mereka? Nak menjaga hadis. Jadi, dia keluarkan beberapa benda yang pada dia adalah ini tak tepat dalam Al-Bukhari dan Muslim. Banyak benda yang dia kritik. Tak banyak lah. Daripada kesemua hadis, sedikit sahaja hadis yang dia kritik, yang duduk dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim. Kita kenal dah nama ketiga. Apa nama? Ad-Daraqutni. Dan Daraqutni, apa yang berlaku pada dia? Bila dia kritik Al-Bukhari dan Muslim, Daraqutni, bila dia kritik, beberapa kritikan dia, nama Daraqutni ni, asalnya Dal, Alif mesti Ra jadi Daraqutni asalnya. Ra baris depan, tapi dia tak baris depan. Dia tak ikut kaedah bahasa sebab memang nama sandaran nama dia Daraqutni. Barisannya Dal, Alif, Ra, Ra tu berbaris atas, tak berubah. Jadi Daraqutni, apa yang buat? Dia kritik Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga selepas itu datang Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kritik semula kritikan Daraqutni, dan dia sebut balik yang sebenarnya dalam Bukhari dengan Muslim ni tak salah, tapi Daraqutni ni dia yang silap faham. Dalam bab ni dia tersilap. Dalam bab ini dia tersilap. Dalam bab ini dia tersilap hukum hadis Bukhari dan Muslim. Maka kebanyakan hadis yang Daraqutni bantah ni, Ibn Hajar Al-Asqalani, dia buat kajian semula dan dia buktikan yang sebenarnya Al-Bukhari dan Muslim ini tak silap. Betul hadis yang diriwayatkan dalam Al-Bukhari dan Muslim ni, tak ada masalah. Cuma sudut pandang Daraqutni itu betul, boleh diperbetulkan, atau ada masalah dengan cara Daraqutni menilai dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kesemua mereka ini adalah alim-alim besar dalam hadis. Al-Bukhari, Muslim, Daraqutni, Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Dhahabi, semua mereka orang-orang yang hebat dalam hadis dan ada sumbangan mereka dalam dunia hadis. Balik kepada cerita hadis ini. Jadi Al-Hakim, dia katakan hadis ni sahih mengikut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Tapi sebenarnya bukan begitulah. Sebab apa? Sebab pertama sekali, Maimun bin Abi Syabib, Maimun ni, dia tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Jadi nama Maimun, Al-Bukhari tak guna dalam Sahih Bukhari. Dalam kitab lain, dalam Adabul Mufrad adalah Al-Bukhari guna, tapi dalam Sahih Bukhari tak ada. Muslim pula hanya terima Maimun sekali sahaja, iaitu dalam muqaddimah Sahih Muslim sahaja. Selepas daripada muqaddimah, Muslim tak guna. Jadi Maimun ni adalah rawi yang disebabkan ada Maimun dalam hadis ni, maka dia bukan
sahih mengikut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Maimun tidak dikenali sebagai orang yang pernah mendengar daripada mana-mana sahabat Nabi. Dia tak dengar daripada sahabat Nabi. Sebab itu kata Abu Hatim, Maimun dia tidak mendengar daripada Aisyah, tidak juga mendengar daripada Abu Dhar. Dan begitu juga dia tidak mendengar daripada Mu'adz. Jadi dia tidak mendengar daripada sahabat Nabi. Maknanya ada nama yang ketinggalan. Maimun tak dengar daripada Abu Dhar dan juga tak dengar daripada Mu'adz. Dia dengar daripada orang lain. Orang lain tu yang diambil daripada sahabat Nabi. Jadi di sini ada nama yang tertinggal. Nama tu siapa? Kita tak tahu. Sebagaimana kita sebut dalam kelas-kelas yang lepas, ini namanya tadlis. Tadlis maksudnya rawi dia riwayatkan daripada orang yang hidup sezaman dengan dia, tetapi dia tak dengar daripada orang tu. Maka di sini berlaku tadlis. Irsal. Irsal sama juga istilah yang digunakan, yang mana hadis ni sebenarnya terputus sanad dia. Jadi sebab itu kalau mengikut syarat Al-Bukhari, sebab syarat Imam Bukhari, mesti ada bukti yang rawi ni bertemu dengan guru dia, baru diterima, baru dikira sahih. Begitu juga syarat Abu Hatim Ar-Razi, syarat ulama-ulama hadis lain, syarat Imam Syafi'i sama juga. Jadi mengikut syarat mereka, hadis ni adalah hadis yang dhaif. Walaupun At-Tirmidzi kata dia hasan. Kenapa dia dhaif? Sebab Maimun tidak mendengar daripada Abu Dhar dan juga daripada Mu'adz. Sanad dia terputus. Hadis ni wallahu a'lam, hukum yang mungkin lebih tepat terhadap hadis ni adalah hadis ni dhaif. Sebab keadaan ini. Jadi balik kepada cerita. Pertama sekali, At-Tirmidzi sebutkan dia hasan mungkin sebab dhaif dia tu dhaif yang tidak keterlaluan. Tuan, hadis ni satu bab yang sukar. Kadang-kadang dalam matan hadis kita setuju, makna dia okey, tak ada masalah. Makna dia kita kata memang tepat, ini makna yang kita nak. Tetapi sanad dia dhaif. Apabila sanad dia dhaif, hadis tu adalah hadis yang asalnya dhaif. Dia tak boleh naik, dia dhaif. Kecuali kalau makna dia ada dalam hadis lain yang sahih. Maka dalam kes tu dia naik jadi hasan. Dia boleh naik. Tapi asalnya dia dhaif. Sebab tu itu kaedah para ulama menghukum hadis, bukan lihat kepada makna. Dan sebab itu tuan-tuan, istilah-istilah dalam hadis ni dia istilah yang penting. Bila para ulama sebut istilah tu penting, bukan mereka main-main. Apabila para ulama sebut dhaif, dia ada nilai dia dhaif. Bila para ulama sebut palsu, artinya dia palsu. Dan trend para ulama tu kita kena faham. Sebahagian ulama dia tak kata palsu, tapi dia kata hadis ni aku tak pernah jumpa. Kalau kita yang belajar tak tahu mana ni, kita kata hadis ni aku tak pernah jumpa, mungkin sebab ilmu kita tak banyak, jadi kita tak jumpa. Tapi kalau para ulama dia kata hadis ni aku tak pernah jumpa, maknanya apa? Hadis tu palsu. Kalau alim dalam hadis, al-hafiz dalam hadis, dia kata aku tak pernah jumpa, hadis tu artinya palsu. Sebab tu sebahagian orang berbuat main-main. Ada hadis yang ulama hadis kata hadis ni kami tak pernah jumpa. Contohnya hadis ikhtilaf ummati rahmah, perbezaan pendapat di antara umat aku adalah rahmah. Sebahagian ulama hadis kata aku tak pernah jumpa hadis ni. Al-Imam Suyuti kata hadis ni tak ada dalam nuskhah yang sampai kepada kami, tak tertulis. Ada orang selepas tu datang, mereka kata apa? Oh hadis ni ada, cuma para ulama tak jumpa. Masalah dia bukan para ulama tak jumpa, hang tu tak reti ilmu hadis. Kalau ulama kata aku tak jumpa, maknanya hadis itu palsu. Jadi ini kaedah yang digunakan oleh para ulama dalam hadis. Di balik kepada hadis ini yang menceritakan tentang, pertama sekali Nabi SAW berpesan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Dan hadis ni, ada hadis lain yang perkataan dia lebih kurang sama macam hadis ni, diriwayatkan daripada Mu'adz dan juga Abu Dhar. Dalam riwayat Ahmad menceritakan daripada Abu Dhar, Nabi SAW, Nabi bagi nasihat kepada Abu Dhar. Nabi sebut, usika bi taqwallah
fi sirri amrika wa alaniyatihi. Nabi kata kat Abu Dhar, aku berpesan kepada engkau untuk bertakwa kepada Allah dalam urusan yang tersembunyi, artinya yang orang tak nampak, dan juga urusan yang terang-terangan. Terang-terangan orang nampak dan orang tahu. Wa idza asa'ta fa ahsin. Kalau engkau buat salah wahai Abu Dhar, Nabi pesan kat Abu Dhar, fa ahsin. Artinya iringilah kesalahan itu dengan benda-benda yang baik. Wala tas'alanna ahadan an syai' wa in saqata sawtak. Ini nasihat yang kita mungkin tak boleh buat, tapi Nabi pesan kepada Abu Dhar, jangan sekali-kali engkau minta kepada manusia. Jangan minta tolong kepada manusia. Nak minta dengan Allah. Walaupun sampai ke tahap tali yang kau pegang ni terjatuh. Duduk atas binatang tunggangan, tali yang kita pegang ni terjatuh. Nabi pesan ke Abu Dhar, orang lalu kan, jangan minta tolong orang angkat bagi kat engkau. Apa engkau buat? Kau turun, kau ambil sendiri. Pesanan Nabi kepada dia. Wala tas'alanna ahadan an syai'. Jangan kau minta kepada manusia walaupun sedikit. Tuan-tuan, perintah ni bukan diwajibkan kepada semua orang. Dan kalau diwajibkan pun kita tak mampu, kita minta tolong ke orang. Tetapi manusia itu apabila tahap iman dia tinggi, sebagaimana Nabi pesan kepada Abu Dhar. Abu Dhar ni sampai ke satu tahap, Nabi pesan kepada dia nak bagi gambaran yang engkau ni minta kepada Allah sahaja, tak ada dah kepada makhluk. Bagi gambaran yang engkau ni duduk dalam keadaan kau tak perlu dah kepada makhluk. Sampai kau perlukan pertolongan pun orang boleh tolong kau. Jangan minta kepada manusia, minta kepada Allah. Nabi pesan kepada dia, wala tuqbid amanatan. Jangan kau genggam amanah. Artinya benda-benda yang kau tak boleh nak pikul ni jangan pegang. Jangan ambil. Kau tak boleh ambil, tak boleh nak pegang, jangan terima dia. Wala taqdi baina ithnain. Dan jangan engkau menghukumkan di antara dua orang. Sebab apa? Sebab Nabi kesian kat dia. Nabi tahu dia tak mampu mungkin. Nabi kesian, wala taqdi bainal itsnain. Jangan hukum di antara dua orang. Jadi hadis ni adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Dan juga sebahagian ulama menyebutkan hadisnya hadis yang dhaif. Tidak, sanad hadis ni sanadnya dhaif. Tapi maksudnya sama sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, daripada Abu Hurairah, orang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma akthara ma yudkhilun nas al-jannah. Ya Rasulullah, apa benda yang buat paling ramai manusia masuk syurga? Benda apa yang senang nak buat orang masuk syurga? Ramai orang masuk syurga sebab benda ni. Apa benda itu? Qala taqwallah wa husnul liqa. Apa benda dia? Satu, bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, husnul liqa. Baik apa dengan perjumpaan terhadap manusia. Baik dengan manusia dan bertakwa kepada Allah. Jadi, bila nama kata takwa Allah itu, perintah Nabi, ittaqullah haitsu ma kunta. Takwa adalah hak Allah. Hadis ni menggabungkan hak Allah dan hak makhluk. Tapi bila nama kata takwa, takwa itu adalah hak Allah yang kita kena bagi kepada Allah. Sebab itu dalam Al-Quran kita dapati banyak ayat yang Allah ceritakan takwa ini disandarkan kepada Allah. Allah sebut dalam Quran, wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu akan kembali kepadanya. Dalam ayat lain Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan lihatlah seseorang kamu apa yang kamu sediakan untuk esok. Esok tu sebahagian besar ulama menyebutkan akhirat. Lihat apa yang kamu sediakan untuk akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi apabila takwa disebutkan takwa kepada Allah, artinya takut kepada Allah. Wiqayah, berjaga-jaga dengan benda yang Allah tak suka. Benda yang menimbulkan membuatkan kemarahan Allah. Benda yang membuatkan Allah benci kepada kita, itu takwa kepada Allah. Dan kadang-kadang takwa juga digunakan untuk benda lain. Juga digunakan selain daripada takwa kepada Allah. Allah sebut dalam Quran, wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka yang telah ditetapkan oleh untuk orang-orang yang kafir, untuk orang kafir. Jadi takwa di sini
disandarkan kepada neraka. Artinya apa? Jaga-jagalah kamu daripada kamu masuk neraka. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan juga batu. Jadi jaga-jaga tentang neraka. Begitu juga Allah pesan untuk berjaga-jaga dengan hari kiamat. Allah sebut wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jaga-jagalah kamu tentang hari yang tidak ada seorang pun boleh mewakili orang lain. Hari itu tak ada siapa boleh ganti orang lain. Semua orang dipertanggungjawabkan. Jadi ini semua perkataan takwa. Kadang-kadang Allah guna takwa untuk takwa sandarkan kepada Allah. Artinya takutlah kamu larangan Allah, kebencian Allah, apa yang Allah larang, apa yang Allah tak suka. Kadang-kadang juga digunakan untuk makhluknya. Takutlah azab neraka. Takutlah hari kamu akan dibangkitkan nanti. Sebab itu kalau kita baca dalam surah An-Nisa, dia ada dua cara baca. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, alladhi tasaaluna bihi, yang mana kamu meminta dengan namanya. Bila kita minta dengan nama Allah. Wal arham. Arham ni maksudnya silaturahim. Para ulama beza pandangan. Arham baris dia macam mana? Sebahagian ulama kata arham barisnya di atas. Jadi kalau baris di atas, maknanya apa? Takutlah kamu kepada Allah yang mana kamu meminta dengannya. Wal arham, dan juga takutlah kamu dengan rahim, silaturahim. Takut artinya apa? Jaga-jaga dengan silaturahim. Jangan putuskan silaturahim. Jadi itu satu cara baca. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Jadi kalau bertakwalah kamu dengan rahim, silaturahim. Boleh juga dibaca dengan mi. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kamu kepada Allah yang kamu meminta kepadanya. Kamu meminta dengannya. Wal arhami, dan juga kamu meminta kepada Allah dengan arham, dengan silaturahim. Maknanya apa? Dalam doa kita boleh tawassul dengan ibadat. Kita boleh minta, ya Allah, aku telah menghubungkan silaturahim, maka bagilah apa yang aku minta. Itu boleh. Tawassul dengan ibadat kita. Bagaimana doa 3 orang yang tersepit di dalam gua, kita baca dalam hadis. Mereka pun baca, seorang lelaki kata, aku ada 2 orang ibu bapa yang tua. Aku tak pernah mendahulukan sesiapa pun melebihi mereka. Terbuka sikit. Lelaki yang kedua pula kata dia ni nak berzina, kemudian dia tinggalkan zina. Terbuka. Lelaki ketiga sama juga, ceritakan, ya Allah, aku buat benda besar, ibadat yang aku buat. Lalu terbuka pintu gua. Jadi ini tawassul yang boleh. Ini boleh. Ya Allah, aku telah buat benda ni. Apa-apa kebaikan yang kita ingat kadang-kadang kita buat, kita boleh tawassul. Ya Allah, tarikh sekian di tempat sekian, aku tolong orang ni. Kerana aku tolong dia tu, ya Allah, kau tolonglah aku balik. Itu boleh. Sebab itu Allah sebut wattaqullah alladhi tasaaluna bihi wal arhami. Bertakwalah kamu kepada Allah yang mana kamu meminta dengannya, dan juga dengan arham. Kalau kita hubungkan silaturahim antara orang, kita boleh minta dengan Allah. Sebab nilai silaturahim itu besar. 2 orang yang bergaduh sebagai contoh kan, kita gabungkan mereka, kita baikkan mereka, kita boleh minta dengan Allah. Ya Allah, mereka 2 orang ni bermusuh sejak berzaman dah. Aku cantumkan antara mereka, aku baikkan antara mereka, maka ya Allah, kau tolonglah aku. Itu boleh. Kita jodohkan 2 orang yang bagi menikah. Jodoh bagi menikah bukan bagi buat benda lain lah. Jodoh bagi menikah 2 orang. Kita minta, ya Allah, aku telah bantu bagi menikah 2 orang ni. Rahim, hubungan antara manusia, maka engkau bantulah aku. Jadi boleh tawassul juga dengan. Dan apabila nama kata takwa ini, Allah perintahkan kita untuk bertakwa. Jadi sekarang kita nak lihat kan, siapa orang yang bertakwa ni? Orang yang bertakwa, Allah sebut banyak ayat Al-Quran tentang ciri-ciri mereka. Kita bacakan sedikit. Satu dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, awal-awal ayat yang kita selalu baca. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk kepada
orang-orang yang bertakwa. Ini tak best makan sebelum kuliah ni, sedap-sedap makanan singkut. Jadi ini tentu ada dengar ni. Al-Quran tidak ada keraguan padanya menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Ayat selepas itu Allah ceritakan siapa orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu, mereka beriman dengan perkara ghaib. Beriman dengan perkara ghaib maknanya apa? Kadar yang tertentu. Dia beriman adanya Tuhan yang ghaib. Dia beriman dengan semua benda-benda ghaib yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dan dia tak beriman dengan tambahan-tambahan yang Allah tak sebut dalam Al-Quran. Dia ada limit dia. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dengan apa yang kami berikan kepada mereka, mereka berinfak. Ciri orang beriman, ciri orang bertakwa tiga: beriman dengan perkara ghaib, mendirikan salat, dan infak dengan rezeki yang Allah beri kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Lepas tu apa? Mereka beriman dengan apa yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad. Semua ayat Al-Quran daripada first sampai last beriman. Kadang-kadang ada ayat yang zaman tertentu, ketika tertentu kita fikir tak logik. Kita fikir dah bukan ni. Allah cerita satu benda. Kadang-kadang kita kata tak, sebenarnya bukan macam tu. Realiti dah berubah. Zaman dah berubah. Ini bukan lagi tepat ni. Ada cara lain untuk memahami realiti, bukan lagi dengan ayat Al-Quran. Terkeluar daripada garisan takwa. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, yu'minuna bima unzila ilaik. Mereka beriman dengan apa yang kami turunkan kepada engkau, Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum daripada engkau. Yang sebelum daripada kita ni kita tak tahu. Kita yakin Allah turunkan, tapi isi panduan dia kita tak tahu. Isi kandungannya orang dah diubah. Mana satu betul, mana satu salah, kita pun tak tahu. Cuma cukuplah sekadar kita beriman yang Allah turunkan kitab itu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin dengan hari akhirat. Dalam ayat lain Allah sebut, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Orang yang melakukan kebaikan itu adalah orang yang beriman dengan Allah, hari akhirat, para malaikat, dan juga kitab, dan juga para rasul. Dia beriman dengan rukun iman semuanya. Wa atal mala ala hubbihi. Apa yang dia buat lepas tu nak jadi takwa? Wa atal mala ala hubbihi. Dan dia keluarkan harta yang dia suka. Bukan semua jadi harta yang kita suka. Yang harta tu bernilai pada kita, kita keluarkan. Dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Dan kita bagi harta tu kepada sanak saudara kita, keluarga kita. Sedekah yang terbaik adalah sedekah dengan orang yang paling dekat. Sebagaimana kita bincang dalam hadis-hadis yang lepas. Orang paling dekat dengan kita, itu paling baik, itu paling tepat untuk kita mulakan sedekah kita. Pastikan orang yang dekat-dekat dengan kita ni tak meminta dah, cukup kita sedekah juga kepada orang lain. Sedekah. Jadi kepada orang yang dekat dengan kita, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para musafir, orang-orang yang meminta, dan juga orang yang berada di dalam perang. Wa aqamus salah wa aqamas salah wa ataz zakah. Mendirikan salat, membayar zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang-orang yang apabila mereka berjanji, mereka berpegang dengan janji mereka. Was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra. Orang-orang yang sabar apabila mereka menerima ujian. Wa hinal ba's. Ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang-orang yang benar dan orang-orang yang bertakwa. Jadi ini ciri yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan takwa ini, perkataan takwa yang selalu kita dengar. Takwa ni jadi satu perintah yang paling besar, yang selalu kita dengar, dia diulang-ulang. Khutbah Jumaat kan, ikut mazhab Syafi'i, berpesan untuk bertakwa dalam khutbah Jumaat adalah rukun. Jadi tak sah khutbah Jumaat, melainkan khatib mesti pesan kepada orang untuk bertakwa. Tapi kadang-kadang benda dia jadi rutin. Artinya orang selalu sebut je, orang tak ambil tahu maksud dia. Orang baca teks je. Ramai di kalangan khatib yang bila dia mula khutbahnya, awal-awal dia baca teks, Alhamdulillah sampai pesan kepada takwa ni, pada dia tak ada nilai.
sama macam teks yang dia baca tiap-tiap hari. Lepas tu baru dia mula isi khutbah dia, baru dia hentam betul-betul. Sebenarnya benda paling penting dalam khutbah, pesan kepada takwa. Dan pesan kepada takwa ni bukan artinya sebut ittaqullah, tak, bukan itu. Ataupun bukan artinya usikum bitaqwallah, bukan perkataan tu. Tapi memerintahkan orang untuk bertakwa ni dengan apa sahaja perkataan kita, menjadikan kita pesan kepada orang bertakwa kepada Allah. Takutlah Allah, jangan langgar perintah Allah, ikut surahan Allah. Yang tu maksudnya. Kadang-kadang khutbah, kalau kat Malaysia kan, khutbah bahasa Melayu, khatib cakap Melayu, makmum pun bahasa Melayu. Khatib time takwa dia guna bahasa Arab. Usikum bitaqwallah, dia baca habis bahasa Arab, lepas tu baru dia start khutbah bahasa Melayu. Jadi nilainya tak ada. Takwa ni, sedangkan dia benda paling penting. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i sekalipun, rukun-rukun khutbah semua boleh diterjemahkan dalam bahasa lain. Semua rukun khutbah boleh diterjemahkan dalam bahasa lain, kecuali ayat Al-Quran. Itu tak boleh terjemah. Sebab bila kita terjemah ayat Al-Quran, maknanya bukan lagi ayat Al-Quran. Mukjizat ayat Al-Quran tu hilang. Tetapi memuji Allah, berselawat, berpesan untuk orang bertakwa dan sebagainya, doa, ini semua boleh ditukar dalam bahasa lain. Tak ada masalah. Tidak memberi kesan dalam bab itu. Sebab pesanan kepada takwa itu adalah pesanan yang paling penting. Nabi SAW, setiap kali Nabi hantar orang pergi perang, Nabi akan pesan untuk bertakwa kepada Allah. Sahabat sebut apabila Nabi SAW kumpul mereka, Nabi kumpul mereka nak bagi peringatan yang paling besar pada ketika itu. Sahabat kata, kami lihat peringatan Nabi ni seolah-olah ini benda paling penting yang Nabi nak pesan kepada kami. Mau'izatan muwadda'an, seolah-olah ini peringatan last sekali. Nabi serius, Nabi kumpulkan mereka. Apa Nabi sebut? Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in kana 'abdan habasyian. Nabi kumpul, seolah-olah sahabat kata ini nampak macam perhimpunan terakhir. Nampak macam ini pesanan yang last sekali Nabi nak tinggalkan kami. Lepas tu Nabi pun tak ada dah. Nabi pesan apa? Usikum bitaqwallah. Pertama sekali Nabi pesan, aku berpesan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ati, dengar dan juga taatlah kamu. Dan Nabi tambah dalam sebagai riwayat disebutkan, wa in kana 'abdan habasyian, sekalipun kamu diperintah oleh hamba Habsyi, orang-orang daripada keturunan Habsyah, sekalipun mereka yang memerintah kamu, maka kamu mesti taat kepada mereka. Betul, saya nak cerita sikit. Bab ni, ini bab yang memandangkan kita baru habis pilihan raya ni. Saya cerita sikit bab ketaatan kepada pemerintah. Kalau tak sempat habis hadis ni, kali kita sambung. Kenapa Nabi pesan untuk orang taat kepada pemerintah? Dan nasihat ni, nasihat yang penting Nabi pesan. Sebab apa? Sebab menjaga kestabilan negara. Kalau ketaatan tak wujud, negara tak stabil. Jadi, benda yang paling penting adalah apa? Maslahah. Sahabat tanya Nabi, boleh tak kami nak pergi perang dengan mereka? Nabi kata, tak boleh. Ma aqama fikum shalah. Selagi mana mereka mendirikan solat di antara kamu, kamu tak boleh perang dengan mereka. Artinya apa? Selagi mana mereka ni Muslim, kamu tak boleh perang dengan mereka. Dalam sebahagian riwayat lain, Nabi jawab, boleh tak boleh kami nak pergi perang? Nabi kata, dalam riwayat lain, illa antarau kufran bawahan, melainkan kamu melihat kekufuran yang besar. Sebahagian ulama kata kekufuran yang besar ni, maksiat ni bermaharajalela. Artinya, pemerintah kamu ni dia tak boleh nak beza dah. Pada dia, maksiat dengan taat ni benda sama. Maksiat ni betul-betul bermaharajalela, besar. Pada ketika itu baru boleh. Sebahagian ulama kata kufran bawahan artinya syirik. Baru kamu boleh keluar menentang mereka. Dan perbuatan para sahabat dalam kes Hajjaj sebagai contoh, apabila mereka hidup di bawah pemerintahan Hajjaj, para sahabat, apa yang mereka buat pada ketika itu adalah mereka tidak keluar melawan. Para sahabat, sebahagian daripada mereka mengkritik, tetapi mereka tidak keluar menentang Hajjaj. Dan orang yang kita sebut tadi, Maimun, rawi hadis ni yang ditikaikan, Maimun dia sendiri sebutkan, aku satu ketika apabila orang solat jemaat, orang keluar bersama dengan Hajjaj. Hajjaj jadi imam, orang solat, orang di belakang dia.
Maimun kata, aku berfikir pada ketika itu, aku nak keluar ke tak solat Jumaat? Nak keluar atau tak solat Jumaat? Sebab Hajjaj ni dia pemerintah yang jahat. Ramai orang yang dia bunuh. Orang-orang alim yang dia bunuh ramai. Sa'id bin Jubail juga antara orang yang dibunuh oleh dia, dan ramai orang-orang lain yang dibunuh. Jadi kata Maimun, aku fikir aku nak keluar ke tak? Maimun kata akhirnya bila aku fikir-fikir, aku pun keluar solat Jumaat dengan dia. Ketika aku jalan, aku dengar suara yang menyeru aku daripada langit. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan solat Jumaat, maka fas'au ila dzikrillah. Cepatlah kamu ila dzikrillah, ke arah menyebut nama Allah. Cepatlah kamu menunaikan solat dan tinggalkanlah jual beli. Maimun kata, bila aku dengar tu, aku pergi solat Jumaat. Maimun kata benda kedua yang berlaku dalam hidup aku, pernah satu ketika aku nak tulis buku. Bila aku nak tulis buku, ada satu benda yang benda ni tak tepat, salah. Aku fikir aku nak buat masuk benda salah ni. Tapi Maimun kata bila aku fikir balik, kalau aku tak masukkan benda salah ni, buku aku nampak macam cacat, tak berapa kemas. Tapi kalau aku tambah beberapa benda yang tak tepat, nampak buku aku cantik. Bila Maimun kata aku fikir-fikir, last kali aku buat keputusan, tak apalah, buku aku tak cantik pun tak apalah, aku tak tambah benda ni. Cukuplah benda yang tepat, yang aku tak pasti, yang salah aku tak masukkan. Maka Maimun kata, pada ketika itu aku dengar ayat. Sama juga sebagaimana dulu tu aku dengar ayat, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan hati orang beriman. Allah menguatkan orang beriman dengan perkataan yang benar ketika hidup mereka di dunia dan juga ketika di akhirat. Jadi Maimun, dia menunaikan salat Jumaat juga di belakang Hajjaj. Kita balik pada cerita ketaatan kepada pemerintah. Benda paling penting dalam konteks negara ni adalah aman. Selagi mana keamanan itu dijaga, fitnah ni tak ada, tertutup, maka selagi itulah jangan buka pintu fitnah itu. Sebab itu Nabi pesan kepada para sahabat, Muhammad bin Maslamah, Nabi pesan, idza ra'aita ummati qad ikhtalafat. Ini benda penting kepada Muhammad bin Maslamah. Nabi sebut, apabila engkau melihat umat aku berpecah, ada satu pihak dengan satu puak, satu kelompok lagi dengan kelompok yang kedua. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'mid ila sayfika fadrib bihi uhudan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sebut kepada Muhammad bin Maslamah, bila engkau melihat umat aku berpecah, apa engkau buat? Fa'mid ila sayfik. Engkau ambillah pedang engkau. Engkau pegang pedang engkau. Kemudian Nabi kata, fadrib bihi uhudan. Dengan pedang yang kau pegang tu, engkau tikamlah bukit Uhud. Apa maksud Nabi SAW? Pedang yang kau pegang ni, yang kalau ada kat tangan kau, engkau boleh terlibat dalam fitnah yang sama. Dengan pedang kau ni, kau boleh terlibat. Apa engkau buat? Fa'mid ila sayfik. Ambil pedang kau dan cucuklah pedang kau tu di bukit Uhud. Maksudnya apa? Tumpulkan mata pedang kau. Bila kamu sampai ke tahap itu, Nabi pesan kepada Muhammad bin Maslamah, jangan terlibat. Dan begitu juga dalam bila kita bincang kes ketaatan kepada pemerintah, paling penting maslahah. Umat mesti dijaga. Kalau dalam satu keadaan, satu negara, sistem tu boleh diubah, pemerintahan boleh diubah dengan sistem, dengan jaminan yang umat tidak terjejas, maka tukarlah kepada pemerintah yang lebih baik. Sekarang nasihat tak guna, undi dah lepas lah. Tapi yang penting, kalau boleh diubah, tukarlah kepada pemerintahan yang lebih baik. Dengan syarat apa dia? Kalau kamu ubah itu, tidak ada masalah yang lebih besar. Kalau dalam satu negara tu pemerintah dia memang betul-betul zalim, bila-bila masa pun dia boleh bunuh orang. Dia nak bunuh orang, dia bunuh pada bila-bila masa. Kalau hari ini dia tak bunuh kita, mungkin esok dia bunuh kita. Maka pada ketika itu kamu tukar pemerintah itu. Sebab bila dia duduk dekat situ, dia merosakkan rakyat. Sebab itu Nabi pesan, tolonglah saudara kamu zaliman atau mazluman, yang zalim dan yang dizalimi. Sahabat tanya, yang dizalimi kami tahulah nak tolong macam mana, yang zalim nak tolong macam mana? Nabi kata, ta'khudh fawqa yadayhi, cabut apa yang ada kat tangan dia. Dia pakai pedang menzalimi orang, cabut pedang tu. Dia pakai kuasa menzalimi orang, cabut kuasa tu.
Tapi dalam satu keadaan, kalau dia tak ada masalah, dia aman, kita ada ruang untuk nak ubah pemerintah ni. Tapi kalau kita nak ubah dia dengan cara yang merosakkan masyarakat, menyebabkan pergaduhan di antara orang, menyebabkan permusuhan di antara kelompok, maka dalam kes itu maslahah dijaga. Selagi mana kita boleh selamatkan darah orang Islam daripada mengalir, itu yang terbaik. Saya tuan-tuan, bab saya dalam PRU ni saya tak banyak komen. Kalau tuan-tuan ikut Facebook saya pun, saya tak banyak sentuh tentang bab tu. Tapi bila kita tengok video-video Facebook ni kan, video-video dalam YouTube, dia satu benda yang menyedihkan. Sama-sama dua orang agama Islam, yang ni baling helmet, yang tu baling bendera. Kita tahu ada satu pihak yang salah, ada satu pihak yang salah, satu pihak yang betul, ataupun dua-dua salah. Tak mungkin dua-dua betul dalam kes tu. Siapa salah, siapa betul, boleh dikaji dan boleh diambil tahu. Tapi ini satu benda yang dia perlu diatasi. Ini benda yang mesti dihentikan. Sebab itu semua pesanan Nabi ni membawa benda yang sama. Nabi pesan untuk takwa, dan lepas takwa Nabi sebut sama' wa ta'ah, dengar dan taat kepada pemerintah. Significance taat dan dengar ni apa? Jaga keamanan negara. Ukhuwah itu mesti dijaga. Tapi saya ingat, kita dah habis PRU pun sama juga. Ukhuwah ni bukan menjadi satu benda yang paling penting. Satu pihak dia tak sebut langsung tentang ukhuwah. Ukhuwah Islam ni pada dia bukan benda paling penting. Satu pihak lagi dia guna ukhuwah Islam bila dia terdesak. Bila dia tak terdesak, lantak pergi hang, tak ada ukhuwah semua. Aku terdesak, time ni aku nak ukhuwah. Ini satu benda pendirian yang salah. Pendirian agama ni dia mesti tepat. Ukhuwah tu benda penting bila-bila masa pun. Engkau di atas ke, engkau di bawah ke, itu mesti dipertahankan. Jadi sebab itu Nabi pesan, selepas takwa, Nabi pesan as-sama' wa ta'ah, dengar dan taat, yang membawa artinya negara itu mesti dijaga dalam keadaan yang aman. Mudah-mudahan Allah jaga negara kita dan jadikan dalam keadaan yang aman. Baik, sambung cerita hadis ni. Dan begitu juga pesanan para sahabat radhiyallahu anhum tentang takwa. Dalam khutbah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Abu Bakar, amma ba'da, fa inni usikum bi taqwallah. Kata Abu Bakar dalam khutbah dia, aku berpesan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah, wa antabnu alaihi bima huwa ahluhu, dan juga engkau memuji Allah yang Allah lah layak menerima pujian itu. Wa antakhlatur rahbata birrahbati, dan campurkanlah di antara harapan kamu nak mendapat pahala ni dengan ketakutan kamu kepada azab Allah. Wa tajma'ul ilhafa bil mas'alati, dan himpunkanlah semua kehendak-kehendak kamu itu dengan meminta kepada Allah. Fa inna Allah azza wa jalla athna ala Zakaria wa ahli baitihi, kerana Allah telah memuji Zakaria dan keluarganya. Faqal innahum kanu yusari'una fil khairat, Allah berfirman, sesungguhnya mereka ini sentiasa bersaing untuk mendapatkan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka sentiasa berdoa kepada kami dalam keadaan berharap dan juga takut kepada kami. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka sentiasa khusyuk kepada kami. Begitu juga pesanan Umar, pesanan Ali, pesanan Umar bin Abdul Aziz, semua mereka berpesan tentang takwa. Kata Umar bin Abdul Aziz, usika bi taqwallahi azza wa jalla, aku berpesan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah, allati la yuqbal ghairaha wa la yurham illa ahlaha. Umar bin Aziz kata, yang mana Allah takkan terima melainkan orang yang bertakwa, dan Allah tidak akan merahmati melainkan orang yang takwa kepada Allah. Wala yuthib illa 'alaiha, dan Allah takkan bagi pahala melainkan orang yang bertakwa. Fa innal wa'idina biha kathir wal 'amilina biha qalil. Umar bin Abdul Aziz kata, wa'idina biha kathir, orang yang sentiasa berpesan untuk bertakwa ramai. Ramai orang boleh berpesan. Setiap khatib khutbah Jumaat boleh berpesan untuk bertakwa. Setiap orang bercakap dia boleh berpesan untuk bertakwa. Wal 'amil